Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Senang korang semua sihat dan bersemangat untuk ikuti satu lagi sesi penerangan exam, di mana dalam video pada kali ini saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk jawatan penolong pegawai penerangan grade S29. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada korang yang terpilih untuk menduduki ujian pada kali ini, di mana ujian pada kali ini akan diadakan pada 11 Januari tahun 2024. Walaupun masa dia masih lagi panjang, korang sepatutnya mula persediaan bermula daripada sekarang. Okay? Sebab memang ada banyak cabaran yang menanti anda bila menjelang exam nanti. Untuk pengetahuan anda, exam pada kali ini korang akan kena jawab 137 soalan dalam masa 1 jam 30 minit kan. Bagi saya, masa dan jumlah soalan tu memang amat mencukupi untuk anda menjawab exam pada kali ini. Okay? Tetapi kalau bagi anda yang mungkin kali pertama ataupun masih lagi confused bagaimana soalan psikometrik ini ditanya, okay, teruskan menonton sebab saya akan dedahkan apa teras yang anda patut study, yang patut anda ketahui dalam exam pada 11 Januari nanti. Okey, teruskan menonton, jangan stop, jangan tutup sebelum habis kerana ada banyak info yang akan saya dedahkan kepada anda semua. Okey, jom. Okey, penolong pegawai penerangan. Okey, sebelum saya teruskan, seperti biasa saya akan menerangkan dulu apakah job description ataupun deskripsi tugas seorang penolong pegawai penerangan. Penolong pegawai penerangan. Okey, seperti biasa sebelum saya teruskan mengenai ujian psikometrik ini, saya akan explain terlebih dahulu apakah tugasan seorang penolong pegawai penerangan. Okay, basically secara ringkasnya tugasnya ini: bertanggungjawab melaksanakan aktiviti dan objektif jabatan, menjalankan tugas pentadbiran dan kewangan di daerah, menganggotai jawatan kuasa tetap dan ad hoc di daerah, dan menyediakan laporan-laporan dan analis berhubung dengan isu-isu semasa. Secara ringkas inilah tugasan seorang penolong pegawai penerangan. Okay? So dengan memahami skop tugas ini, anda boleh plan bagaimana cara menjawab. Nak tahu macam mana? Okay, jom saya teruskan. Okay, secara ringkasnya 137 soalan nanti akan ada 5 teras ini, iaitu disiplin, komunikasi, kerjasama, emosi dan kepimpinan. Okay, so sama seperti semua ujian psikometrik, dia akan ada 5 teras ini. Khas untuk penolong pegawai penerangan ini, anda kena fokus kepada 3 teras. Okay, 3 teras. Ini adalah 3 teras itu, iaitu komunikasi, kerjasama dan kepimpinan. Jadi bila anda nampak 3 teras ini, pastikan pilih jawapan yang positif. Sama ada SS, sangat setuju, ataupun sangat tidak setuju. Itu positif. Manakala kalau nampak soalan tentang disiplin ataupun emosi, kena pilih yang negatif. Okay, so cara ringkasnya, kalau soalan berkaitan dengan komunikasi, kerjasama, kepimpinan, kalau statement tersebut adalah statement yang positif, anda kena support. Manakala kalau statement soalan tu adalah statement yang negatif untuk komunikasi, kerjasama ataupun kepimpinan, kena jawab yang negatif. Itu bagaimana cara untuk lulus dalam ujian psikometrik untuk penolong pegawai penerangan grade S29 ni. Kalau anda kurang faham, anda boleh nanti tanya di ruang komen di bawah ni. InsyaAllah saya akan cuba menjawab dengan seberapa pantas yang boleh. Okay, right, jom teruskan. Okay, tip menjawab. Okay, basically saya akan berikan anda 2 tips. Okay, tip yang pertama ini, jangan jawab tidak pasti ataupun sederhana. Okay, so dalam soalan biasanya akan diberi 4 pilihan jawapan: sangat setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju ataupun setuju. So pilih jawapan yang ada perkataan sangat.
sama ada sangat setuju ataupun sangat tidak setuju. Kerana jawapan yang ada perkataan sangat ini menunjukkan anda ni seorang yang firm, seorang yang betul-betul ada sikap tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati dengan soalan yang berulang. Okey, dalam ujian psikometrik ini dia akan ada beberapa soalan yang berulang, terutamanya untuk 3 teras ini: teras komunikasi, teras kerjasama dan juga teras kepimpinan. Ni korang kena hati-hati sedikit sebab dia akan ulang beberapa kali untuk memerangkap mereka yang atas pagar ni. Mereka yang yang macam goyang ni kan. So pastikan buat banyak latihan, insya-Allah korang akan lebih nampak pattern soalan tu, dan seterusnya boleh praktis untuk menjawab dengan lebih tenang dan patuh kepada negatif dan positif tersebut. Ingat, 3 teras kena jawab yang positif, okey? Iaitu komunikasi, kerjasama, kepimpinan, ini jawab yang positif. Manakala disiplin dan juga emosi, jawab yang negatif. Okey? Positif, komunikasi, kerjasama, kepimpinan; negatif, disiplin dan juga emosi. Okey, faham? Saya 2 tips ini untuk korang cuba memahami bagaimana cara untuk lulus dalam psikometrik. Alright, so sekarang saya tunjukkan contoh soalan. Okey, ini adalah contoh soalan dalam teras kerjasama. Okey, saya boleh menyesuaikan diri dengan orang yang tidak sehaluan dengan saya. Okey, saya boleh menyesuaikan diri dengan orang yang tidak sehaluan dengan saya. Okey, so statement ini adalah statement yang positif. Okey, maksud dia anda boleh masuk dengan bermacam jenis orang. So untuk exam psikometrik penolong pegawai penerangan, anda kena jawab SS. A, sangat setuju. Okey, baik, seterusnya teras kepimpinan. Okey, saya menerima pandangan kumpulan walaupun bercanggah dengan prinsip hidup saya. Okey, ini adalah contoh soalan kepimpinan. Okey, so sekarang nak jawab apa? Okey, statement ini adalah statement positif atau negatif? Okey, statement ini adalah statement negatif. Okey, statement negatif di mana seorang leader, seorang pemimpin, dia kena firm dengan prinsip hidup dia. Dia kalau pendapat tu bercanggah dengan prinsip dia, dia sepatutnya tak boleh terima. Okey, so jawapan yang terbaik untuk soalan ini untuk jawatan penolong pegawai penerangan adalah E, tidak pernah. Okey, E, tidak pernah. Alright, seterusnya komunikasi. Okey, jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah bertanya kepada orang lain. Okey, ini adalah dalam teras emosi, mana kita kena berkomunikasi dengan orang lain. Okey, so statement ini adalah statement positif atau negatif? Okey, sebagai seorang leader, seorang ketua, anda tidak boleh bergantung dengan orang lain. Okey, korang sepatutnya ada sikap yang firm, yang percaya kepada diri sendiri. Okey, so kena jawab STS, sangat tidak setuju. Okey, STS A, sangat tidak setuju. Ini untuk jawatan penolong pegawai penerangan grade S29. Okey, so inilah 3 contoh soalan untuk 3 teras yang korang kena fokus, iaitu teras komunikasi, teras kepimpinan dan juga teras kerjasama. Okey, so kalau korang masih lagi confused, masih lagi tak faham, masih lagi macam apa ni kan, so korang sepatutnya buat banyak latihan. Okey, sebab dengan banyak buat latihan, korang boleh nampak pattern soalan dalam psikometrik ini dan boleh lebih yakin dalam menjawab pada 11 Januari nanti.
Okay, so cuba cari seberapa banyak soalan yang boleh korek banyak-banyak soalan. InsyaAllah anda lebih yakin dalam exam pada 11 Januari nanti. Kalau anda masih lagi tak faham ataupun masih lagi tak tahu dekat mana nak dapatkan banyak contoh soalan psikometrik, saya amat-amat cadangkan kepada anda untuk dapatkan rujukan ini, okey, rujukan ujian psikometrik ini, di mana dalam rujukan ini mengandungi 200 contoh soalan ujian psikometrik berserta dengan penerangan bagaimana cara untuk menjawab dengan lebih tenang. Okey, so dengan adanya 200 contoh soalan ini, korang akan nampak pattern soalan psikometrik ini dan seterusnya boleh memberikan ketenangan kepada anda semasa menjawab dalam ujian psikometrik nanti. Okey. Dan terus pergi ke link ini www.ujianpsikometrikonline.com ataupun terus klik link yang ada saya tinggalkan di ruangan description di bawah video ini dan juga di ruangan komen. Just klik link tu. Kemudian korang boleh dapatkan rujukan ujian psikometrik ini. Okey, rujukan ini dalam bentuk online. So anda akan dapat link download selepas buat belian nanti. So, bagaimana? Dah faham tak bentuk soalan dalam psikometrik ini? Okay? Kalau masih lagi kurang faham, korang boleh terus tanya di ruang komen. So, nanti insyaAllah saya akan menjawab dengan seberapa pantas yang boleh. Okay? Dan kalau korang masih lagi perlukan contoh soalan psikometrik, terus klik link yang ada saya letak di bawah video ini ataupun di ruangan komen supaya korang buat persediaan exam dengan lebih baik. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Korang yang terbaik. Assalamualaikum.